Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Hari Semalam. Video kali ini aku nak kongsikan satu kisah penerbangan yang sering dinamakan dengan penerbangan hantu. Dalam satu video sebelum ni, aku ada cerita pasal seorang juru terbang yang berjaya menyelamatkan 155 nyawa di dalam sebuah pesawat dengan mendaratkan pesawat yang mengalami kerosakan di kedua-dua enjin dia di atas sebatang sungai di Hudson, New York. Sekarang ni aku nak cerita pula pasal satu kes kemalangan udara yang mengorbankan semua nyawa dalam pesawat. Penumpang pesawat tu bukan mati sebab terhempas tau. Diorang dah mati sebelum diorang terhempas lagi. Macam mana tu? Sebelum aku cerita, apa kata korang bagi semangat dekat aku, sokong aku dengan tekan butang subscribe, like video ni, share dan tekan butang notification supaya korang tahu apa video yang akan naik lagi lepas ni. Dah, terima kasih. Okey, jom kita terbang. Pengangkutan udara adalah pengangkutan paling selamat. Setiap hari ada 140,000 penerbangan yang dilakukan oleh syarikat penerbangan di seluruh dunia. Berbilion-bilion manusia yang menggunakan pengangkutan udara ni. Tak kiralah ianya domestik ataupun antarabangsa. Secara purata, satu pesawat akan terhempas dalam setiap 16 juta penerbangan. Tapi kalau satu pesawat terhempas, ianya akan memakan banyak nyawa. Seperti yang berlaku dalam penerbangan Helios 522. Pada 14 Ogos 2005, pesawat dari penerbangan Helios dijadualkan untuk buat penerbangan dari Larnaca, Cyprus ke Prague, Republik Czech dan akan singgah atau transit ke Athens untuk isi minyak. Penerbangan ni diberi kod nama HCY522. Helios ni sendiri adalah satu syarikat penerbangan tambang murah yang beroperasi di Cyprus. Pesawat yang akan digunakan dalam penerbangan ni adalah pesawat Boeing 737-300 yang dah berusia 7 tahun. Pesawat ni sendiri dah terbang sebanyak 17,900 jam. Terdapat 115 penumpang dan 6 orang kru kabin yang akan terlibat dalam penerbangan ni. Kira jumlah semua total 121 orang. Pilot yang akan bawa kapal ni adalah Kapten Hans-Jürgen Martin, seorang warga negara Jerman berusia 59 tahun. Jam penerbangan kapten ni dah 16,900 jam. Manakala co-pilot yang akan membantu Kapten Hans ni adalah First Officer Pampos Karalobos, warga tempatan, orang Cyprus jugalah, berusia 51 tahun dan berpengalaman terbang sebanyak 7,549 jam. Penerbangan ni dijadualkan berlepas daripada lapangan terbang Larnaca tadi tu pada jam 9 pagi 14 Ogos 2005. Tapi dia lambat 7 minit. Pesawat tu berlepas daripada landasan pada jam 9.07 minit pagi. Dah berlepaslah pesawat ni pergi charge tadi tu. Bila dia dah naik ke atas, dia terus climb sampai ke ketinggian yang ditetapkan iaitu 34,000 kaki. 9.12 minit pagi, 5 minit je lepas dia berlepas tadi. Pesawat ni dah berada di ketinggian 12,040 kaki. Masa ni kapten terdengar satu amaran dari panel yang banyak-banyak dalam kokpit tu, dan bila kapten tu tengok-tengok, itu adalah amaran dari take off configuration warning. Kapten dengan co-pilot ni pelik. Lah, kenapa baru sekarang ni berbunyi? Patutnya amaran tu keluar sebelum dia orang berlepas lagi. Kapten pilot tu pun kontak lah ATC dekat Nicosia. ATC ni adalah Air Traffic Control, kira trafik udara lah, pengawal trafik udara. Dia minta disambungkan ke bahagian teknikal sebab nak tanyalah ni apa kena pula dengan kapal terbang ni. Perbualan antara Kapten Hans dengan pegawai teknikal dekat ATC Nicosia tu berlaku selama 8 minit. Tapi 8 minit tu perbualan tu tak ada guna, sia-sia. Kenapa? Sebab tanya lain, jawab lain. Ni bukan sebab signal tak jelas ke apa, tak dengar apa ke tak. Kapten tu macam dah mabuk, macam orang mabuk.
Juruteknik yang duk layan dia ni macam layan orang gila pula. 9.20 minit. Pesawat ni dah sampai ke ketinggian 28,900 kaki. Dan hubungan antara Helios 522 dan ATC Nicosia ni terputus. ATC ni duk call lagi, cuba nak sambungkan dengan Helios 522 ni. Tapi tak dapat. Dalam radar ATC Nicosia ni nampak yang Helios 522 ni dah masuk ke kawasan udara Athens, Greece. Jadinya dia orang minta lah ATC Athens tu untuk call Helios 522 ni. Korang cuba call Helios ni. Kalau dapat beritahu dia orang cakap. ATC Athens pun cuba call Helios 522 ni berkali-kali. Tak dapat lagi. Tak sambung-sambung. Kira macam call tak reply, WhatsApp tak angkat. Sementara tu, pesawat dah naik ke ketinggian 34,000 kaki. Dan jalan yang diorang guna, jalur yang diorang guna adalah jalur yang betul. Seperti yang dah ditetapkan autopilot. Tengah-tengah ATC Athens tu cuba contact Helios 522 ni, diorang nampak pesawat tu lalu atas airport dia. Yelah, kan patutnya dia kena mendarat nak isi minyak. Dia lalu je pula. Tu nak isi minyak kat mana pula tu? Dia punya lalu tu dengan ketinggian 34,000 kaki. Tak ada tanda-tanda dia akan mendarat ataupun cuba untuk mendarat. ATC Athens cuba lagi kontak. Tak dapat. Tak ada juga jawapan. Ni dah lain macam dah ni. Dia orang sendiri tak tahu apa yang sebenarnya berlaku dalam kapal terbang tu. ATC Athens segera melaporkan kejadian tu kepada pihak ketenteraan Greece. Dan dengan pantas, tentera Greece hantar 2 pesawat F-16 untuk diorang periksa secara dekat pesawat tu kenapa. Pukul 11.24 pagi waktu tempatan, 2 pesawat tentera F-16 dapat mengesan Helios 522. Diorang pun datanglah pergi dekat-dekat dengan pesawat tu. Pilot F-16 tu bagi tahu dekat trafik udara, diorang tak nampak kapten dalam kokpit pesawat Helios 522 tu. Yang ada seorang je, co-pilot je. Itu pun dia tak bergerak. So pilot F-16 ni dah mula tak sedar hati. Dia pergi belakang sikit, dia undur belakang sikit nak tengok dalam kabin tu pula. Apa yang dia nampak? Penumpang yang ada dalam tu tak bergerak juga. Bila dia terbang makin dekat dengan pesawat tu, penumpang-penumpang tu tak ada respon. Dia orang tak rasa heran pun macam, kenapa ada pesawat tentera kat sebelah ni? Atau at least lambai lah kan, macam tu. Pilot F-16 tu pun nampak beberapa penumpang yang tengah pakai oksigen yang terjuntai tu, tapi tak bergerak juga. Pilot F-16 tu cek pula keadaan bodi kapal terbang tu. Dia orang tak jumpa apa-apa benda yang aneh dekat badan pesawat tu. Tak ada kerosakan, tak ada apa-apa benda yang pecah dan tak ada asap mahupun api dekat badan pesawat tu. Pesawat Helios 522 sempurna. Tak ada juga tanda-tanda pesawat tu dirampas. 15 minit F-16 ikut si Helios ni. Diorang nampak ada seseorang masuk ke dalam kokpit dan duduk di tempat kapten. Pilot F-16 pun pergilah rapat lagi sikit untuk dapatkan perhatian orang dalam tu. Orang tu cuba kawal kapal terbang, tapi dalam beberapa saat dia pun keras tak bergerak. 11.50 pagi waktu tempatan, pilot F-16 nampak enjin sebelah kiri Helios 522 berhenti berfungsi. Sebabnya minyak habis. Patut kan tadi dia orang singgah Athens untuk isi minyak. Pesawat Helios 522 ni pun turun dengan lajunya. 10 minit lepas tu, pada ketinggian 7,100 kaki, enjin kanan pula mati. Sebabnya yang samalah, minyak habis. Pilot kedua-dua pesawat tentera F-16 tadi pun tak ada pilihan lain, melainkan diorang terpaksa tengok pesawat Helios 522, pesawat komersial milik Helios Airways ni, akan terhempas tak lama lagi. Dah tak ada cara dah macam mana nak selamatkan kapal terbang ni. Penumpang-penumpang dalam tu pun dah tak ada nyawa dah. Helios 522 pun turun dengan cepat sebab tak ada kuasa enjin langsung yang menggerakkan pesawat ni. Dan setelah berlepas 3 jam dari Larnaca Airport, Helios 522 terhempas di kawasan pergunungan Gramatiko, Greece pada jam 12.04
tengah hari waktu tempatan. Kesemua 121 nyawa dalam Helios 522 terkorban. Apa yang jadi sebenarnya? Cerita dia macam ni. Pesawat Boeing 737-300 tu baru sampai dari London beberapa hari sebelum kejadian tu. Ada kru daripada penerbangan yang sebelum ni report dekat bahagian maintenance ada kerosakan dalam pesawat. So pesawat ni pun masuklah bengkel. Cek, memang betul. Salah satu pintu dekat bahagian belakang pesawat tu, getah dia dah beku. Sepanjang perjalanan, kata cabin crew tu ada bunyi yang tak menyenangkan dan kuat. Mekanik pun repair lah. Masa diorang repair, diorang tukarkan setting mode tekanan udara dari auto ke manual supaya diorang tak payah start engine masa nak repair benda tu. Diorang pun repair lah, repair buat itu, buat ini, settle. Diorang pun dah check dah taksi sepanjang landasan tu, tak ada apa-apa, bunyi itu pun dah tak ada. Tapi yang diorang tak sedar adalah mod tekanan udara tadi masih lagi dalam keadaan manual. Masa pesawat ni berlepas pada hari kejadian tu, amaran yang keluar masa diorang dah take off tadi tu sebenarnya bukan amaran take off configuration warning. Itu adalah amaran bahawa kabin sedang kehilangan tekanan udara yang tak normal, sangat cepat. Tekanan udara dalam pesawat dengan luar pesawat sama. Sesak nafas weh. Patutnya mod tekanan udara tu dalam auto, bukan manual. Sebelum satu-satu pesawat diizinkan terbang, ada 3 langkah untuk periksa sistem tekanan udara. Sebelum enjin dihidupkan, selepas enjin dihidupkan dan sebelum diorang nak terbang. Tapi masa tu tak ada seorang pun, baik pilot, co-pilot, juruteknik yang terlibat, perasan yang mod tu dalam keadaan manual. Itulah nak dijadikan cerita kan. Masa pilot tadi tu contact ATC yang 8 minit tadi tu, yang aku cakap tak ada guna tu, juruteknik ATC tu dah tanya dah, Captain, benda tu dalam auto ke manual? Tapi diorang tak dapat jawapan yang diorang nak. Captain ni dah mula melalut-lalut dah. Sebabnya masa tu Captain dah mula mengalami hypoxia. Oksigen dalam badan, dalam otak dia semua dah turun, menyebabkan dia mula berhalusinasi. Ingat tak tadi ada orang masuk kokpit? Orang tu adalah cabin crew yang bernama Andreas Prodomo. Dia dapat bertahan hidup sebab dia gunakan tabung gas oksigen yang portable. Topeng gas yang ada dalam pesawat tu boleh tahan 12 minit je. Nasib baiklah dia sempat ambil oksigen portable tu. Masa dia masuk dalam kokpit tu, dia sempat hantar pesanan dekat ATC. Mayday, tolong. Pesawat Helios 522 ni perlukan bantuan ni. Tapi dalam keadaan sangat lemah dan pesanan tu tak sampai pun ke mana-mana ATC. Sebabnya frekuensi dia masih berada di ATC Nicosia. Sedangkan pesawat tu dah masuk ke kawasan Athens. Syarikat penerbangan Helios Airways berhenti beroperasi setahun selepas kejadian tu tahun 2006 kerana masalah keuangan. Jadi begitulah kisah yang memilukan di sebalik penerbangan yang dinamakan penerbangan hantu. Terima kasih untuk korang yang dah tengok daripada mula sampai habis. Terima kasih untuk korang yang dah support channel ni. Untuk korang yang belum subscribe, dipersilakan tekan butang subscribe, like video ni, share dekat kawan-kawan dan tekan butang notification supaya korang tahu video yang akan diupload selepas ni. Semoga kita berjumpa lagi di video hari semalam yang lain. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye.